Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah Sarawak Memilih bermula jam 12 ini hingga jam 2 petang nanti. Saya Najib Arif dan juga rakan setugas Hafizia Zaman akan menemani anda untuk kita membawakan perkembangan terkini. Tumpuan sudah pasti terarah ke Bumi Kenyalang, hari yang cukup penting untuk Sarawak sendiri untuk memilih wakil mereka ke Dewan Undangan Negeri dan sudah pasti membentuk kerajaan negeri yang baru PRN ke-12 ini untuk negeri Sarawak. Sejak awal pagi tadi kita bawakan perkembangan terkini untuk melihat bagaimanakah proses pengundian pada hari ini. Hari itu juga kita sudah bawakan pengundian awal. Kali ini bagaimanakah keseluruhannya 1.2 juta lebih pengundi daftar pemilih yang akan membuang undi mereka pada hari ini untuk memilih wakil mereka di 82 Dewan Undangan Negeri. Ya, 349 calon bertanding untuk PRN yang ke Sarawak hari ini dan juga 10 parti bertanding kali ini yang memberikan saingan yang kuat kepada parti yang menyandang. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat pada pukul 11 pagi ini Najib, setakat keputusan peratusan keluar mengundi yang baru saja kami terima, setakat pukul 11 pagi ini adalah secara keseluruhannya 32% pengundi telah pun keluar mengundi untuk PRN Sarawak di 82 DUN, dan ini adalah sikit sebanyak melihat kepada sasaran SPR iaitu 70%. Itu yang menjadi persoalan sekarang ini, sama ada ia dapat dicapai ataupun tidak, dan jika ia menjadi dicapai apakah impaknya ataupun kesan kepada parti-parti politik yang bertanding juga calon-calon yang bertanding. Dan dalam masa yang sama juga Najib, hari ini juga menjadi cabaran buat seluruh negara kita, dan Sarawak juga ada terkena tempias tersebut iaitu berkaitan dengan cuaca yang dilihat agak sukar ataupun agak buruk di seluruh negara ini. Kita lihat terutama di kawasan Pantai Timur, tetapi di sebelah Sabah dan juga Sarawak itu angin kuat dikatakan berlaku, dan sebelah Sarawak juga sebelah petang ini ada beberapa kawasan yang dikatakan akan berlaku hujan yang begitu lebat. Jadi ini yang kita bimbangkan akan menjejaskan peruntusan mengundi itu. Betul. Itu keadaan semasa yang kita bawakan. Rakan-rakan setugas yang berada di lokasi sejak awal pagi tadi juga melaporkan bahawa hujan turun dengan lebatnya di beberapa kawasan yang mereka berada. Sebagai contoh, Syamsukri di Kapit yang menunjukkan di IG story-nya juga bahawa hujan lebat ketika membuat laporan dan sebagainya. Itu keadaan di Sarawak. Sudah pasti di Semenanjung, kalau anda lihat hujan tidak berhenti. Sebelum ini, apabila kita melihat akhir-akhir tahun, kebiasaannya negeri-negeri di Pantai Timur yang dilanda situasi seperti ini. Namun kali ini kita melihat hampir keseluruhan, kebanyakan negeri dilanda hujan yang lebat, dan juga di Kuala Lumpur juga tidak terkecuali hujan tanpa henti dan juga banjir di beberapa kawasan. Kita nak bincang tentang perkara itu terlebih dahulu sebelum kita pergi ke Sarawak. Ini adalah berkaitan dengan keadaan semasa. Saya nak bersama dengan seorang tetamu yang kita bawakan pada ketika ini, iaitu Ambon Dindang, Pengarah Kanan Pusat Instrumentasi Meteorologi dan juga Sains Atmosfera Met Malaysia yang bersedia pada ketika ini. Selamat tengah hari Ambon, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Kalau kita melihat bahawa mungkin musim tengkujuh kebiasaannya kita berfokus kepada negeri di Pantai Timur dan juga mungkin di Semenanjung Malaysia dan juga sudah pasti Johor sahaja. Namun kali ini kita melihat berbeza keadaannya. Di Sarawak juga dilanda, hampir keseluruhan negeri juga mencatatkan taburan hujan yang agak lebat dan sebagainya. Bagaimana untuk kita membaca ke semua perkara ini dan juga jangkaan untuk Met Malaysia sendiri bergerak ke hadapan untuk beberapa hari setidaknya? Okey, terima kasih Astro Awani kerana telah menjemput Jabatan Meteorologi Malaysia lah untuk kita membincangkan keadaan cuaca semasa yang melanda negara pada ketika ini. Okey, untuk makluman semua, negara kita masih lagi berada di monsun timur laut yang sudah bermula pada 3 hari bulan November yang lepas, dan monsun ini kita jangka berterusan sehingga Mac ke tahun hadapan 2022. Okey, di sepanjang monsun timur laut ini, kebiasaannya negara kita akan menerima turunan hujan yang agak banyaklah berbanding dengan musim-musim yang lain. Dan berbalik kepada soalan yang diajukan tadi, biasanya adalah musim semi laut ni akan memberi impak kepada negeri-negeri di Semenanjung, di Pantai Timur Semenanjung Malaysia, seperti di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Tetapi pada semalam dan hari ini kita dapati negeri-negeri lain juga, terutamanya negeri di Pantai Barat juga mendapat tempias ataupun mendapat hujan yang agak banyak. Jadi sebabnya ialah kerana berlakunya apa yang kita namakan sebagai lekukan tropika lah. Jadi lekukan tropika ini berlaku sebenarnya terbentuk di bahagian barat perairan Sarawak. Dan dia telah bergerak merentasi Laut Cina Selatan dan memasuki
pantai timur semenanjung Malaysia, iaitu di negeri Pahang, di Kuantan, pada lewat malam 16 Disember yang lepas. Jadi dia sudah terbentuk menjadi lekukan tropika, iaitu peringkat yang paling bawah lah kalau kita lihat dari segi keluarga taufan itu sendiri. Dia lah lekukan tropika, mula terbentuk pada lewat malam 16 Disember dan bergerak memasuki negeri Pahang, terutamanya negeri daerah Kuantan lah. Dan perkara ini memang kita sudah kesan, kita sudah menganalisa dan mendapati pergerakannya memang akan terus ke barat lah. Dan pada 11 hari bulan Disember yang lepas, kita telah mengeluarkan amaran hujan berterusan seawal 11 Disember yang lepas. Apabila kita analisa kita mendapati sistem ini ataupun dia mula-mula dia adalah sistem cuaca tekanan rendah lah. Cuma bila dia memasuki Kuantan tu dia menjadi lekukan tropika sekejap pada 16 dan semalam sudah pun diturunkan kepada sistem tekanan cuaca rendah, tekanan rendah cuaca juga. Dan ini yang menyebabkan hujan yang agak lebat semalam dan berterusan lah sehingga kepada pagi hari ini. Dan keadaan ini sekarang ini sistem tekanan rendah ini sudah berada di Selat Melaka lah, iaitu di luar perairan negeri Selangor dan juga di selatan negeri Perak. Walaupun dia berada di Selat Melaka, tetapi penumpuan awan yang bergerak masuk ke tempat tersebut masih lagi melalui kawasan negara kita lah, terutamanya di bahagian tengah semenanjung Malaysia, menyebabkan negeri Pahang dan juga negeri Perak dan Selangor. So jadi daripada kesan tersebut, kita sudah mengeluarkan beberapa kali lah amaran cuaca berperingkat hujan berterusan ini, sehingga kini kita telah mengeluarkan sebanyak 12 kali kemaskini amaran hujan lebat berterusan inilah untuk negeri-negeri yang terlibat terutama di semenanjung Malaysia, khasnya di kawasan tengah semenanjung lah. Dan Ambon, dalam masa yang sama juga, adakah selain daripada faktor monsun timur laut, adakah terdapat faktor-faktor lain? Sebab kalau tak salah saya, sekarang ini terdapat taufan Rai yang membadai Filipina sehingga menyebabkan ratusan terpaksa dipindahkan. Ada juga yang terkorban nyawa disebabkan oleh taufan itu. Adakah sikit sebanyak faktor taufan Rai ini sekurang-kurangnya membawa angin kencang tersebut ke kawasan-kawasan Malaysia ini? Okey, taufan Rai yang kita tahu telah melanda selatan negara Filipina pada 17 kalau tersilap saya, dan dia telah bergerak melintasi negara Filipina, dan sekarang ini kedudukan dia berada di utara Laut Cina Selatan. Dari segi impak cuaca di darat kepada negara kita, dia tidak memberikan kesan yang signifikan sebab dia berada jauh di Laut Cina Selatan, tetapi dari segi kesan terhadap laut di negara kita, laut memang bergelora lah, terutamanya di perairan yang berdekatan dengan taufan Rai ini, iaitu di perairan negeri Sabah seperti di perairan Sulu, Palawan dan juga di Laut Cina Selatan. Memang laut kita masih lagi bergelora kerana taufan ini masih lagi kuat, dan arah pergerakannya sekarang dijangka menuju ke bahagian negara selatan negara Vietnam, dan lepas itu dia membelok ke utara dan dijangka berakhir di Pulau Hainan pada 21 nanti. Itu jangkaan kita. Dan semakin jauhnya taufan ini, kesan dia kepada perairan kita pun semakin berkurangan. So kita masih memantau perkembangan taufan ini, dan kita dijangka akan mengemas kinilah. Dari segi amaran laut kita, kemungkinan akan diturun tarafkan dari segi kategori 3 kepada 2 ataupun 1 sedikit masa lagi. Itu bergantung pada pergerakan seterusnya taufan Rai ini. Tapi untuk cuaca di darat, dia tidak banyak memberi kesan lah. Okey, mungkin terakhir sekali, bagaimana untuk orang ramai menonton pada ketika ini untuk mereka bersiap siaga, kerana sudah pasti mereka bersiap siaga apabila tiba akhir tahun, tapi untuk kali ini dengan taburan hujan yang lebih lebat dan sebagainya, tahap kesiapsiagaan yang bagaimana untuk mereka fahami? Okey, untuk orang ramai, terutamanya kita yang kawasan-kawasan yang kerap dilanda banjir semasa musim monsun timur laut ini, haruslah
lebih peka lah dengan keadaan cuaca semasa di tempat masing-masing, dan perhatikan juga dari paras-paras sungai jika kita mendiami kawasan-kawasan di tebing sungai yang kerap dilanda banjir. Dan maklumat-maklumat untuk informasi cuaca ini boleh didapati daripada laman-laman web kita, di media-media sosial kita pun boleh diikuti, kerana setiap amaran yang kita keluarkan kita akan kemas kini, sama ada di laman web kita ataupun di media-media sosial. Kita ada Facebook, kita ada Instagram dan kita ada Twitter. Itu memang maklumat-maklumat yang terkini yang dikemas kini oleh jabatan kita. Dan untuk pengguna-pengguna laut dan juga yang mengusahakan feri, yang mengusahakan penangkapan ikan di laut, pelantar-pelantar minyak itu, kita minta supaya sentiasa mendapatkan maklumat daripada jabatan kita dari segi sama ada taufan itu, pergerakan taufan, dari segi keadaan ombak di laut tu, kena dapatkan maklumat yang sahih lah supaya kita boleh membuat persediaan masing-masing. Dan kalau boleh cuba elakkan kawasan perairan negara kita buat seketika ini, kerana laut kita masih bergelora. Dan yang di darat ini kita masih memantau tekanan udara rendah ini, walaupun dia sudah berada di Selat Melaka dan dijangka bergerak ke perairan Andaman itu dalam sedikit masa nanti. Dan segala perkembangan terkini pun kita akan pantau, dan maklumat yang terkini kita akan kemas kini di laman-laman web kita. Dan kita juga boleh diikuti melalui saluran TV bersiaran dua kali satu hari, ataupun boleh terus kepada Met TV kita. Di sana kita akan memberikan kemas kini keadaan cuaca semasa di negara kita. Okey, baik. Terima kasih Pengarah Kanan Pusat Instrumentasi Meteorologi and Sains Atmosfera Met Malaysia, Ambon Dindang, berkongsi ramalan cuaca semasa dan juga perkembangan terkini berkaitan dengan keadaan cuaca-cuaca di sekitar Malaysia. Tapi sebelum itu, kita nak bawakan penonton Astro Awani keadaan terkini ataupun statistik terkini mangsa-mangsa banjir yang ada di seluruh negara kita. Jika kita boleh pergi kepada laman web info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat seperti yang anda dapat saksikan. Ini adalah kawasan-kawasan yang terjejas banjir meliputi beberapa negeri. Ada 6 negeri kesemuanya melibatkan Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Jumlah mangsa banjir ketika ini yang dikemas kini dalam data tersebut adalah 2,836 jumlah mangsa banjir secara keseluruhan, melibatkan 701 jumlah keluarga. Dan dalam masa yang sama juga terdapat 74 jumlah pusat pemindahan sementara ataupun PPS itu dibuka. Jika kita selak data statistik di Kelantan, ini adalah senarai-senarai PPS yang telah pun dibuka di Kelantan itu sendiri. Dan dalam masa yang sama juga kita dapat lihat data-data lain pusat-pusat PPS yang dibuka di Pahang, di Terengganu, semuanya ada di dalam laman web info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat ini. Anda boleh dapat saksikan, dan indikator-indikator tersebut menunjukkan kapasiti. Ada indikator yang berwarna hijau, ada indikator berwarna kuning dan juga merah. Itu menunjukkan kapasiti ataupun jumlah-jumlah mangsa banjir yang terjejas teruk di sesuatu kawasan tersebut. Anda boleh akses dalam laman web tersebut untuk kita lihat. Dan 2,836 jumlah mangsa banjir ini daripada 6 negeri. Sudah pasti ini sesuatu yang perlu dipersiapsiagakan setiap tahun. Najib, kita menghadapi beberapa negeri ini, musuh timur laut. Ia satu isu yang sememangnya bertahun-tahun kita hadapinya. Kita harapkan bahawa mereka yang terjejas di kawasan-kawasan tersebut lebih bersiap siaga dan hargai nyawa. Arahan untuk pindah terlebih dahulu itu amatlah penting. Janganlah berfikirkan berkaitan dengan harta benda dan sebagainya. Lakukan secepat mungkin, kerana kita juga dapat kemalangan berita-berita kemalangan maut disebabkan oleh pelbagai faktor, dan jalan raya yang licin itu juga menjadi faktor kepada perkara tersebut. Tapi apapun, Najib, untuk bahagian tengah Semenanjung terjejas dengan keadaan banjir cuaca buruk, kita pergi kepada Sarawak yang dikatakan sebelah petang akan mengalami hujan lebat di beberapa kawasan. Jadi kita harapkan peratusan mengundi ini tidak terjejas teruk untuk PRN Sarawak. Kalau setakat 11 pagi tadi berapa? 32%. 32%. Kita akan mendapatkan angka setakat jam 12 nanti, insya-Allah. Dan saya percaya juga apabila jam 12 ke 1 mungkin ada beberapa pusat pengundian yang akan ditutup kerana daftar pemilih mereka yang lebih rendah di kawasan-kawasan tersebut. Itu keadaan realiti di Sarawak ini berbeza dengan negara-negara yang lain. Nanti kita saksikan berapa yang sudah ditutup mungkin dan sebagainya. Tapi untuk masa ini kita akan beralih ke perkembangan Sarawak memilih.
Dan sudah pasti rakan setugas sejak awal pagi tadi kami bersiaran bersama dengan mereka yang berada di sekitar Sarawak dan pada kali ini di Kompleks Sukan Satok Padang SLPAS menyaksikan bahawa kehadiran beberapa individu kenamaan menjalankan tanggungjawab pada pilihan raya ke-12 untuk Sarawak dan juga persiapan lebih rapi dan juga ketat dilakukan di pusat pengundian tersebut bagi memastikan tiada kesesakan yang berlaku. Dan kita nak bersama dengan rakan setugas Hasimi Muhammad yang membuatkan liputan pada ketika ini. Hasimi, teruskan saja dengan laporan pada ketika ini dan juga jam ini. Baik, terima kasih rakan setugas. Masih lagi lintas langsung di Kompleks Sukan Satok untuk kita bawakan pengembangan langsung mengenai proses pengundian di kawasan ini. Dan sebentar tadi untuk makluman 11.46 pagi yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud telah pun selesai membuang undi, yang mana beliau turut ditemani isteri itu Puan Patinggi Ragak Kurdi Taib. Dan bagi kita melihat kepada kelancaran proses mengundi di pusat pengundian ini bersama dengan Esro Awani ketika ini merupakan pegawai pengurus pilihan raya Dun Satok, Dr. Hadisham Junaidi. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan Esro Awani. Ya, terima kasih. Setakat ini di kawasan N8 Satok kita mempunyai 33 saluran dan di Padang selepas salah satu saluran daerah mengundi. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Turnout kehadiran pengundi agak menggalakkan setakat ini. Setakat pukul 11 pagi, jumlah keseluruhan yang turun mengundi adalah sebanyak 3,520, iaitu 24.6% daripada jumlah pengundi berdaftar sejumlah 14,307. Okey. Saya nampak dari segi preparation, persediaan pihak SPR di kawasan N8 Satok agak memberansangkan dengan kawalan yang agak ketat dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak KKM. Okay. Doktor, kita melihat kepada lokasi pusat mengundi di kompleks sukan ini, kebanyakannya adalah golongan kenamaan. Ramai yang membuang undi di sini. Kita ada Tan Sri Abang Jari Tok Apin sendiri, kita ada TYT dan sebagainya. Bagaimana prosedur persediaan itu dilakukan untuk memastikan bahawa tiada kesesakan dan pada masa sama kita dapat mengurangkan risiko penularan COVID-19? Dari segi persediaan pihak kami, kita telah membuat persediaan yang lebih awal, iaitu seminggu lebih awal di pusat pengundian Padang selepas, dan kita juga mendapat kerjasama yang erat daripada pihak polis, PDRM dan juga KKM. Doktor, melihat kepada pematuhan SOP, kita faham ada sedikit kekeliruan daripada pihak pengundi khususnya mengenai SOP yang dijalankan. Bagaimana doktor boleh jelaskan berhubung perkara itu? Dari segi pematuhan kepada SOP, pihak kami ada menyediakan kaunter KKM di sebelah luar pusat mengundi ini. Sebelum pengundi-pengundi dibenarkan masuk ke dalam, mereka kena menjalani pemeriksaan suhu dan sebagainya lah. Katakan ada yang dikesan ataupun dicurigai mengalami masalah demam, panas dan sebagainya, mereka akan ditempatkan di kemah bergejala. Baik, terima kasih Doktor kerana bersama dengan Esro Awani. Itu dia pegawai pengurus pilihan raya Dun Satok, Dr. Hadisham Junaidi, membawakan perkongsian mengenai proses pengundian di Kompleks Sukan Satok ini. Kita akan bawakan perkembangan lanjut khususnya menjelang yang keputusan rasmi yang kita jangkakan seawal pukul 10 malam ini di Esro Awani dan esroawan.com untuk jam ini. Kepada rakan setugas di studio. Hasimi yang sudah sebulan lebih sebenarnya berada di sana berjemur dan sebagainya, mendengar cerita rakyat, keluh kesah Datuk Nadi, membawakan cerita-cerita rakyat dan aspirasi rakyat dan juga cerita parti-parti politik, ahli politik yang bertanding dan sebagainya. Hafizi. Ya, dan dalam masa yang sama juga kita akan pergi kepada seorang lagi rakan setugas, Syafiq Ahmad di SJKC Sungai Tapang Dun Batu Kawah yang berada di sana untuk membawakan keadaan terkini proses pengundian tersebut. Syafiq, kalau tadi SPR keluarkan kenyataan 32% setakat pukul 11 pagi untuk keseluruhan 82 Dun Sarawak, tetapi kita nak lihat di Dun Batu Kawah bagaimana proses pengundian tersebut. Adakah peratusan keluar mengundi ini menggalakkan setakat ini? Baik, ya, terima kasih rakan tugas di studio, dan saya berada seperti yang ada katakan tadi, saya berada di SJK Songhua Batu Kawah, di mana ini merupakan salah satu pusat mengundi bagi kawasan Dun Batu Kawah, dan proses pengundian berjalan lancar walaupun pagi tadi panas, cuacanya baik, tetapi sekarang sudah mula hujan dan
pergerakan pengundi masih lagi hadir di pusat pengundian untuk menjalankan tanggungjawab mereka sejak jam 8 pagi tadi, di mana proses pengundian berjalan lancar dengan pematuhan SOP yang ketat, di mana mereka terpaksa perlu mengimbas MySejahtera di pintu utama sebelum bergerak ke kaunter semakan daftar pemilih bagi menyemak sebelum bergerak ke saluran undi masing-masing bagi membuang undi. Dan di sini juga kalau kita melihat apa yang dapat saya kongsikan, perasisan mengundinya untuk pusat mengundi ini sahaja mempunyai 2,000 pemilih berdaftar untuk mengundi, tapi apa yang dimaklumkan tadi baru 1/6 daripada pengundi telah datang untuk membuang undi. Dan di sini juga calon Batu Kawah untuk GPS Dr. Sim Kuisian telah melaksanakan tanggungjawabnya membuang undi dan pada 11.30 pagi tadi bersama isterinya. Dan kalau saya boleh kongsikan, di kawasan Batu Kawah ini mempunyai 20,681 pemilih berdaftar, dan kawasan ini terdiri daripada 68% masyarakat Cina dan 32% masyarakat Bumi Putra. Dan proses pengundian masih lagi berjalan sehingga sekarang, dan ia akan berlangsung sehingga jam 5 petang nanti. Bagaimanapun keadaan cuaca yang baik, sekarang hujan dan mula berhenti, mungkin selepas ini mungkin lebih ramai lagi yang akan datang untuk melaksanakan tanggungjawab mereka mengundi bagi pilihan raya Negeri Sarawak ke-12 ini. Okey, terima kasih Syafiq yang membawakan perkembangan terkini. Syafiq Ahmad yang berada di Dun Batu Kawah pada ketika ini, dan juga Dun Batu Kawah ini menyaksikan pertemuan 4 penjuru sebenarnya antara penyandang sebelum ini Presiden Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Seri Dr. Sim Koi Hian yang bakal berdepan dengan 4 penjuru, 3 lagi lawannya iaitu daripada DAP Dr. Kelvin Yee, Chai Kuih Kun daripada Parti Bumi Kenyalang, dan juga Fong Pautek daripada Parti Aspirasi Rakyat Sarawak. Dan juga pada apa yang dimaklumkan oleh Syafiq sebentar tadi, iaitu Dr. Sim Koi Hian sudah pun membuang undi pada awal pagi tadi. Dan itu keadaan semasa yang kita bawakan. Ya, dan kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan analisis awal, boleh katakan awal lah sebelum kita pergi kepada analisis akhir untuk PRN Sarawak pasca PRN Sarawak itu sendiri. Ini analisis awal akan kami bawakan kepada anda selepas ini, dan juga data-data penting untuk rakyat Sarawak ketahui kenapa penting untuk membuang undi untuk PRN pada kali ini. Kita akan berhenti lihat dulu seketika, kembali selepas ini.
Anda masih lagi menonton Sarawak Memilih bersama saya Najib Arif dan juga rakan setugas Fizi Azaman. Tumpuan kita sudah pasti melihat kepada bagaimanakah analisis untuk separuh hari pengundian pada hari ini 18 Disember 2021. Sudah pasti kita jangkakan akan ada pusat pengundian yang akan ditutup lebih awal mengikut daftar pemilih yang lebih sedikit di kawasan tersebut dan sebagainya. 82 DUN kami akan bawakan dari masa ke masa sehinggalah tertubuhnya kerajaan negeri Sarawak nanti. 32% yang keluar mengundi setakat pukul 11 pagi tadi, dan apa cerminan kepada peratusan tersebut setakat tengah hari ini akan kami bukan sebentar saja lagi. Tetapi sebelum itu kita nak bawakan kepada anda peratusan keluar mengundi dan juga kerusi panas zon selatan Sarawak yang akan dibawakan oleh Gigi Ahmad. Gigi, boleh bentangkan kepada penonton-penonton Astro ini data-data tersebut? Ya, betul tu Fizi, Najib. Okey, untuk pengetahuan anda di luar sana, setakat jam 11 pagi tadi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ada memaklumkan bahawa peratusan untuk keluar mengundi untuk PRN ke-12 Sarawak setakat 11 pagi adalah sebanyak 32% dan kebiasaannya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia akan membawakan kemas kini peratusan mengundi dari masa ke semasa, tapi untuk terbaru baru saja tweet sebentar tadi lebih kurang 7 minit setakat ini 32% yang sudah pun keluar mengundi. Bagi anda di luar sana, orang-orang Sarawak belum lagi keluar mengundi, perlulah keluar segera sebelum pusat pengundian ditutup dan pastikan anda mengikut SOP yang telah ditetapkan. Tapi dalam masa yang sama, Afizi dan juga Najib, saya nak kongsikan kerusi panas sebelum anda mungkin membawa perhatian ini, tumpuan ini kepada penganalisis yang berada di studio. Saya nak bawakan ini kerusi panas, kerusi tumpuan di zon selatan Sarawak, yang mana saya nak mulakan dengan N08 Satok. Apa yang menariknya, kursi ini telah disandang oleh Ketua Menteri sendiri Tan Sri Abang Jo selama 8 penggal, tetapi Abang Jo telah tukar DUN untuk bertanding pada PRN ke-12 ini ke DUN Gedong. Yang menggantikannya adalah Datuk Ibrahim Baki, yang mana manifesto Datuk Ibrahim bagi DUN 1 ini adalah ingin membangunkan persekitaran tanah yang terhad di DUN 1 ini. Dia ambil kira dalam usaha untuk membangunkan lebih banyak kediaman untuk golongan B40 dan juga M40. Bagi calon Datuk Ibrahim Baki ini, sebenarnya beliau merupakan timbalan Setiausaha Agung GPS, juga memiliki pengalaman dalam politik Sarawak, malah pernah dilantik sebagai ahli lembaga pengarah Petronas. Tapi kita nak juga tahu sebenarnya persoalan apabila Abang Jo dah tukar DUN ni, adakah GPS mampu mempertahankan majoriti besar sama macam Abang Jo sebelum ini. Dan seterusnya, kursi tumpuan bagi zon selatan Sarawak iaitu N14 di Batu Kawah. Menariknya, ia merupakan satu kursi panas yang kalau kita tengok paling hangat kerana Sim Koh Han merupakan Presiden Parti SUPP, ditentang oleh orang kuat DAP Sarawak, Kelvin Yee, dan kedua-duanya merupakan doktor perubatan. Dan Sim Koh Han penyandang kursi, manakala Kelvin merupakan ahli Parlimen Kuching. Kalau kita tengok sejarah untuk PRN sendiri di Batu Kawah ini, PRN 10, Dr. Sim menang pada PRN 10 tetapi kalah pada PRN 11. Kita nak tengok nasib bagaimana untuk PRN 12 ni, adakah Dr. Sim mampu merampas kembali DUN Batu Kawah ni. Kita lihat nantilah keputusan pengundiannya pada malam ini. Dan seterusnya untuk kursi panas zon selatan Sarawak iaitu N26 Gedong, yang mana dipertandingkan Abang Jo bertanding pula di DUN Gedong ini, bertemu dengan pertemuan 4 penjuru. Tapi kalau kita lihat penyandang sebelum ini adalah Datuk Naruddin Majais, telah menyandangnya sejak 1991. Dan menurut Abang Jo, perpindahan beliau ke Gadong adalah bagi permintaan penduduk setempat dan juga merupakan tradisi kepada Ketua Menteri sebelum ini juga yang sering berpindah DUN untuk mungkin ini dilihat untuk membawakan pembangunan lebih pesat pada kawasan-kawasan DUN yang lebih kecil. Saya kira itu saja kursi panas yang dapat saya kongsikan ini bagi zon selatan Sarawak. Kembali kepada Afizi dan Najib. Okey, terima kasih Gigi kerana membawakan perkembangan tersebut. Penting untuk kita memahami kursi-kursi panas ini dan juga siapa yang bertanding dan juga untuk membaca ke semua angka dan juga data-data ini. Inilah yang akan kami analisis pada jam ini. Saya nak memperkenalkan tetamu-tetamu kita, satu di studio, satu lagi di studio mini kita
kita di Sarawak, di Kuching Sarawak, iaitu di studio di sebelah kami Tan Seng Kiat, iaitu pengarah penyelidikan Merdeka Center yang bersedia di studio pada ketika ini. Dan di studio mini kami di Sarawak kita ada Dayang Nur Maisarah Abang Abdul Razak yang merupakan ikon Belia Sarawak 2019. Terima kasih kedua-dua tetamu kerana bersama dengan kami pada jam ini. Saya nak bersama dengan Dayang Nur Maisarah terlebih dahulu yang berada di studio mini kami di Kuching Sarawak. Untuk seorang ikon Belia Sarawak memahami denyut nadi golongan muda. Kerana apa? Kalau kita fahami golongan muda ini, mungkin dinamika politik mereka amat berbeza kerana mereka melihat kepada isu ataupun melihat kepada kesetiaan kepada parti politik itu. Kalau di peringkat nasional lah, kesetiaan kepada parti politik itu mungkin tidak ada, hanya mengikut kepada isu semasa dan mereka membuat keputusan seperti itu. Di Sarawak, bagaimana pula aspirasi untuk golongan belia dan juga anak muda di sana, kalau boleh dikongsikan? Baik, terima kasih saudara. Dapat dengar suara saya saudara? Boleh. Jadi saudara, jika ditanya berkaitan dengan aspirasi anak muda di Sarawak, saya boleh katakanlah bahawa aspirasi anak muda di Malaysia, kita faham bahawa anak muda sekarang ni tidak semuanya cakna akan politik, tetapi itu bukanlah majoriti, tetapi hanya sebahagian dan segelintir. Di sini juga begitu saudara, bahawa bahkan mereka beranggapan, tidak semua, segelintir sahaja beranggapan bahawa politik ini selalunya lebih dekat dengan generasi tua. Namun hari demi hari kecaknaan terhadap politik di kalangan generasi muda di Sarawak semakin hari semakin meningkat. Itu yang dapat saya kongsikan apa yang sekarang terjadi di Sarawak. Okey, baik. Dalam masa yang sama juga, saya nak pergi kepada saudara Tan Seng Kiat. Tadi kita ada dengar SPA ada umumkan 32% 11 pagi. Adakah ini peratusan yang memadai? Adakah sasaran 70% SPA untuk PRN Sarawak ini boleh dicapai kalau kita lihat pola peratusan peluang undi ini? Kalau ikut data yang lalu, kalau ikut peratusan keluar undi untuk PRN yang tahun 2016, lebih kurang 65%. So, tapi kalau berbanding dengan PRU 14 yang tahun 2018, keluar undi itu lebih kurang dekat Sarawak, lebih kurang 80%. So, kita nampak perbezaan tu peratusan keluar undi di antara PRU dengan PRN. So, untuk kali ini sebab isu COVID, SOP dengan flight mungkin anak muda yang kerja dekat di luar Sarawak mungkin tak balik. So kami bincangkan peratusan keluar undi mungkin rendah berbanding dengan PRN yang lepas tahun 2016. So saya nampak 60 lebihan. Kalau boleh mungkin boleh sampai 63%. Dia lebih kurang sama dengan PRN Melaka. Tapi kalau ikut data yang sampai 11 pagi, 36% saya rasa itu akan menggalakkan. Tapi sebab ada kawan-kawan yang dekat Sarawak kata sudah hujan. So, adakah ini akan menjejas siapa-siapa yang sepatutnya keluar undi sebelah petang, ataukah itu menjadikan satu kesulitan? So kami akan tengok. Itu keadaan di Sarawak. Kita tanyakan orang yang berada di Kuching Sarawak ini, Dayang, keadaannya kalau lihat cermin belakang Dayang itu umpama sedang hujan di Kuching itu, dan juga anak-anak muda yang mungkin berada di luar Sarawak dan sebagainya. Adakah ada Dayang mendengar cerita mereka untuk sama ada mereka mahu pulang ataupun ada halangan tiket mahal ke ataupun dan sebagainya? Bagaimana keadaannya realiti kalau boleh kongsi? 2,500 orang rakyat Sarawak berada di Semenanjung. 2,500. 200. Baik, terima kasih saudara. Jadi realiti sekarang, buat masa sekarang memang kita tahulah bahawa ada juga sebahagian daripada kawan-kawan saya yang tidak dapat balik ke negeri masing-masing disebabkan tiket penerbangan yang mahal dan sebagainya. Namun tidak dinafikan juga ramai juga mereka yang di luar sana tetap juga walaupun tiket mahal dan sebagainya turun mengundi, pergi juga ke Sarawak untuk menyertai pilihan raya negeri pada kali ini. Okey, itu keadaan semasa. Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita pada jam ini. Apa maksudnya kalau peratusan-peratusan ini kepada keputusan pengundian pada hari ini? Sekiranya kita mendapat keputusan lebih kurang 2016 ataupun keputusannya sama seperti 2000 ketika PRU 80% dan sebagainya, apa maksudnya untuk politik negeri Sarawak? Peratusan keluar undi.
Itu sebab setiap PRN dan PRU dia ada unik dia, khasnya untuk negeri macam seperti Sabah dan Sarawak. Khasnya Sarawak. Sarawak selalu ada PRN dia berbeza dari PRU seperti yang negeri-negeri di Semenanjung. So isu-isu negeri di Sarawak menjadi penting dan isu-isu kepimpinan negeri Sarawak jadi lebih menonjol. So peratus dan selain itu pun kita dapati anak Sarawak yang di luar Sarawak kurang minat dalam PRN. Selalu dia tak balik. So dia selalu balik masa PRU. So walaupun kalau kita bandingkan data-data yang lalu, PRU selalu peratus komuniti lebih tinggi. PRN lebih rendah. So dia lebih kepada anak Sarawak yang ada tinggal di Sarawak yang dia akan buat pengundian untuk kepimpinan Sarawak. Adakah dia nak parti mana atau dia nak check and balance, so itu yang jadi lebih penting. So peraturan 60 tapi kalau kita banding dengan PRU yang sebelum 2006, dia ada banyak tempat yang selalu tak menang tanpa tanding. So peratus komuniti tu lagi rendah sebab tak ada pengundian. So selalu pengundian sebelum tu lebih kurang 58% komuniti dan sebagainya. Tapi selepas 2006 persaingan di Sarawak tu menjadi lebih menarik dengan sengit, di mana semua dun-dun, kebanyakan dun ada pertandingan. So di mana ada buang undi, di mana dia ada orang yang keluar mengundi. So kita nampak trend dia meningkat, tapi dia ada sampai satu threshold 65-67 yang keluar mengundi. So lebih kurang mengundi daftar yang ada di Sarawak. Dan agak menarik juga kalau kita lihat kenapa PRU itu rakyat Sarawak lebih berminat berbanding dengan PRN Sarawak ketika terjadi. Adakah disebabkan oleh kita lihat di atas kertas sememangnya analisa-analisa awal lebih menjurus kepada tiada perubahan sekiranya mereka turun mengundi ataupun tidak? Sebab kalau PRN yang lepas 2018 dia menarik sebab ada isu-isu nasional. 1DB, GST dan sebagainya. So dia macam lagipun masa tu kempen sengit di mana dia ada buat dorongan untuk semua orang mengundi. Tapi kalau PRN selalu ada sebahagian yang pengundi kata, saya tak tahu siapa menang lah, tak payah keluar. So dia ada sentimen-sentimen sedemikian. So dia jadi anak muda atau anak Sarawak yang kerja belajar di luar Sarawak, selain kesulitan dari pengangkutan dengan kos, dia lebih kurang berminat sebab dia tak tinggal di Sarawak. Dia mungkin kerja dekat KL, dekat Johor Bahru atau luar negara sebenarnya. So dia kurang ambil minat dalam pengundian PRN. So itu yang jadi perbezaan. Kalau PRU, dia walaupun dia tak ada Sarawak tapi dia masih dalam Malaysia, so dia nak ambil berat harap masa depan Malaysia, dia akan buat satu pengundian. Okey, sebelum kita bertirahat, Dayang, bagaimana sebenarnya kita bincangkan tentang anak muda ini yang berada di luar Sarawak dan sebagainya. Isu-isu sebelum ini yang mendominasi adalah isu nasional juga yang mempengaruhi corak pengundian mereka. Tapi kali ini berdasarkan cerapan dan juga mungkin rakan-rakan Dayang sendiri bercerita, apa antara isu utama yang dimainkan, dibincangkan, dibualkan anak-anak muda di sana yang mengundi pada hari ini? Jadi jika kita lihat pada hari ini tidak dapat dinafikan lagi bahawa anak-anak muda semakin cakna dengan politik semasa. Jadi saya tak nafikan juga apabila kami di kalangan aktivis belia berdiskusi di antara kami dapat melihatkan bahawa antara yang diingini adalah untuk mendengar suara-suara belia, bahkan melibatkan belia sekali di dalam pembangunan sesuatu tempat, kawasan negeri dan masyarakat itu sendiri. Jadi bagi saya sendiri itu adalah antara isu hangatlah di kalangan para belia untuk melibatkan mereka sendiri kerana mereka percaya bahawa idea dan fikiran yang bernas di kalangan belia sendiri itu mampu menjadi suplemen terbaik dalam pembinaan sesuatu kawasan, tempat mahupun negeri itu sendiri. Jadi itu antara bual bicara hangat juga di antara kalangan belia sendiri apabila kami berdiskusi antara kami. Dayang, sebelum kita berhenti rehat, silakan. Saya ada lihat laporan media sebenarnya yang menyatakan bahawa untuk sentimen anak muda di Sarawak, katanya PRN kali ini ada yang sebenarnya ramai juga yang mengambil sikap acuh tidak acuh berkaitan dengan PRN Sarawak sebab
anak muda negeri Sarawak ada lagi banyak perkara mahu difikirkan, sebagai contohnya ataupun mereka bimbangkan banyak lagi perkara seperti peluang pekerjaan, penghijrahan ke pusat bandar, gaji yang rendah, pendidikan, perhubungan ataupun hubungan pengangkutan di negeri Sarawak itu sendiri. Adakah ini sebenarnya sentimen anak-anak muda di Sarawak melihat kepada PRN kali ini, dan bagaimana sebenarnya isu-isu yang mendominasi waktu umur-umur muda ini lebih mereka berikan tempat di hati mereka? Baik, terima kasih saudara. Saya yakin isu-isu yang disebutkan sebentar tadi tidak dinafikan juga. Namun kita tidak dapat mengatakan bahawa isu tersebut terjadi kepada majoriti anak-anak muda di Sarawak. Namun saya yakin bahawa peluang dan ruang untuk melibatkan anak muda itu sendiri merupakan indikator utama untuk membuat anak muda itu lebih dekat dengan politik. Jadi justru jika kita lihat sekarang, memang anak-anak muda itu seperti yang saya cakap, anak-anak muda itu semakin minat terhadap politik. Namun sekiranya ruang dan peluang itu diberikan untuk mereka ke hadapan dan sebagainya, maka di sini adalah titik permulaan untuk mereka lebih dekat dan untuk mereka lebih mudah bersuara dan menginginkan apa sahaja yang mereka orang kata pendam selama ini. Kita faham bahawa anak muda ini juga merupakan tidak dinafikan selalu dikaitkan dengan stigma darah panas dan sebagainya. Namun saya yakin bahawa anak-anak muda sekarang juga tidak kurang hebatnya juga untuk tampil ke hadapan, memberi idea dan buah fikiran. Bahkan kadang-kadang idea dan buah fikiran mereka merupakan juga asas terhadap pembangunan sesuatu tempat dan kawasan seperti yang saya katakan tadi. Dan saya yakin juga keluhan-keluhan ini jugalah sepatutnya di orang kata diambil berat, kerana dengan mengambil berat keluhan-keluhan ini sedikit sebanyak akan membuat perasaan kecaknaan anak muda itu terhadap politik semakin dekat. Jadi apabila kita menyentuh beberapa isu, misalnya yang disebutkan pihak saudara tadi, saya yakin isu itu memang ada, namun tidaklah dapat kita katakan secara keseluruhannya. Tetapi dengan memberi ruang dan peluang untuk anak muda tampil ke hadapan, berdiskusi dan mendengar keluhan mereka terhadap isu-isu semasa, saya yakin itu merupakan kunci utama, indikator utama untuk melibatkan anak muda terhadap politik dan lebih minat cenderung terhadap kecanaan politik semasa. Okey, baik, itu yang akan kita analisa selepas ini, Najib. Kita melihat juga kepada parti-parti yang menampilkan calon-calon baharu dalam kalangan anak muda selepas ini. Tetapi kita akan berhenti dulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Aspirasi anak muda Sarawak itu yang kita bincangkan pada awal tadi. Kita melihat kepada keadaan semasa. Namun terlebih dahulu, ini adalah apa yang kita dapatkan daripada SPR setakat jam 12 tengah hari. 39% keluar mengundi pada setakat ini. Kalau menurut apa yang kita bincangkan seperti tadi, ini adalah selarilah dengan apa yang kita jangkakan untuk mencapai peratusan penuh. Tapi sebelum itu, aspirasi anak muda kita bawakan kepada rakan setugas Niki Senjamba, anak Sarawak juga. Apa yang dikongsikan? Anak muda ni rajinlah berkongsi di media sosial dan sebagainya. Apa dikongsikan di media sosial dan juga apa perbualan mereka pada ketika ini yang berkait dengan PRN pada hari ini. Terima kasih Najib dan juga Fizi berada di studio ketika ini, dan sudah pasti ada banyak perkara yang kita jangkakan berlaku sepanjang hari ini berkenaan dengan PRN Sarawak ke-12, dan kita ada pelbagai data, analisis, temu bual dan juga keputusan PRN Sarawak ke-12 yang kita jangka pada lewat petang ini. Tapi sebelum kita pergi ke perkara yang lebih berat berkenaan dengan politik, kita ingin lihat apa yang trending di Twitter ketika ini dengan hashtag Sarawak Memilih dan juga hashtag PRN Sarawak. Kita lihat di sini apa yang dikongsikan daripada Verdandi, Civic Duty dan hashtag Sarawak Memilih, Sarawak Election, hashtag PRN 12 Sarawak ini yang dikongsikan. Dan kita juga ada wartawan kita Munira Muzamli yang melakukan tinjauan di Sekolah Kebangsaan Encik Buyong. Katanya petugas-petugas di situ turut membantu pengundi sepanjang proses pengundian, termasuk menghantar mereka kembali ke kenderaan masing-masing. Antara lain ada lagi yang nunjuk gambar jarinya dengan celup warna purple tu tangannya, maksudnya sudah mengundi di PRN 12 Sarawak. Kita juga mau nangga di
di situ. Wartawan kita Simi Muhammad juga melakukan tinjauan di Kompleks Sukan Satok pada jam 7 pagi lagi. Asimi sudah berada di situ. Katanya di sini seramai 14,314 pengundi menunaikan tanggungjawab di Dun Satok, dan ini yang saya nak tunjukkan kepada anda semua pada hari ini. Ada yang berkongsi keterujaan mereka berkenaan dengan PRN 12 Sarawak meskipun tidak dapat mengundi, tapi dia ada cara lain untuk mengikut serta dalam PRN 12 Sarawak ini. Kita lihat pada paparan ini. Nurdina Syahrizatul, 20 tahun, sukarelawan SPR yang bersemangat membantu melancarkan proses pembuangan undi. Katanya ketika ditemu bual oleh wartawan kami Fadilah Sulaiman, walaupun tahun ini belum dapat mengundi, saya ambil pengalaman dan membantu dulu untuk PRN ini. Dan harap-harap PRN seterusnya saya datang sebagai pengundi. Ini cerita-cerita menarik yang dikongsikan di media sosial. Tapi kita ingin bercerita berkenaan dengan aspirasi dan juga harapan anak Sarawak. Kita lihat Bumi Kenyalang itu sangat luas dengan rakyatnya lebih 1.2 juta orang. Kita lihat banyak potensi sebenarnya yang boleh kita cungkil di setiap pelusuk negeri Bumi Kenyalang ini. Dan kita bersama kita ada tetamu istimewa yang berada dalam talian dan juga panggilan. Yang pertama sekali kita ada iaitu Muhammad Hipia Rosmaini, adalah merupakan pegawai awam undi Sarawak, tapi itu kita bawakan selepas ini. Kita bersama dengan suara istimewa ini, siapa tak kenal, Anding Indrawani yang merupakan pelakon terkemuka kelahiran Bumi Kenyalang. Baru-baru ini Anding dinobatkan dengan pelakon harapan lelaki dalam Festival Filem Malaysia ke-31. Anding saya percaya sudah berada dalam talian. Terima kasih Anding kerana bersama dengan kita pada ketika ini. Hi Syawani, thank you so much for having me. Thank you. Sama-sama Anding. Sebagai anak Sarawak, melihat kepada potensi Sarawak yang luas dan juga besar ini, Anding sendiri yang sudah berada di atas menerima pelbagai pengiktirafan, anugerah dan juga sebagainya. Apa yang Anding dapat kongsikan pengalaman itu yang mungkin dapat menginspirasikan anak Sarawak itu supaya sama-sama maju dalam contohnya dalam bidang yang Anding ceburi ketika ini, itu bidang seni kreatif, Anding? Baiklah, sekarang ni saya bercakap mengenai dengan konteks industri kreatif itself lah as a whole. Sebab saya rasa kalau sebagai anak Sarawak sendiri yang berkecimpung dalam industri kreatif, semestinya saya nak melihat lebih banyak lagi peluang diberikan kepada anak-anak muda yang mungkin nak melihat Kuching as a new hub seni yang sekarang ni sangat berpaksikan ke Kuala Lumpur. So sekarang ni saya, sebab itu pun tujuan kenapa saya balik ke Sarawak for good pada tahun 2019, sebab saya nak menyumbang kepada masyarakat dan juga komuniti saya supaya berkembang lagi industri kreatif. Jadi saya nak melihat lebih banyak lagi peluang pekerjaan diberikan. Mungkin bukan saja dalam industri kreatif lah, mungkin industri-industri lain seperti industri fashion, industri IT, teknologi dan sebagainya yang mungkin akan memanggil anak-anak Sarawak ini supaya tidak lagi tertumpu di Kuala Lumpur, tapi pulang ke kampung halaman mereka dan juga mula contribute to the society, contribute to the community. Dan ialah sebab tak lama lagi kan kita akan nak implementkan undi 18 kan. So nak nampak dah sekarang ni anak-anak muda juga ada suara dalam menentukan masa depan negara. So it is very important, it is very vital juga untuk mengutamakan anak-anak muda ini supaya dapat membangunkan negeri Sarawak sendiri. Itu adalah pandangan Anding. Anding, kita juga ingin tanya, kita lihat kepada bakat muda di Sarawak ketika ini. Kita lihat ramai, kita ada James Wan dan juga kita ada Henry Golding yang melakukan penampilan di layar perak di Hollywood. Kita juga ada Francisca Lu Hong sebagai Miss Universe Dayak, wanita Dayak pertama yang memenangi Miss Universe Malaysia 2020. Antara lainnya kita ada Boni Bunyau Agustin yang cemerlang dalam bidang atlet. Ini adalah merupakan anak-anak Sarawak yang menempa nama di peringkat antarabangsa. Pada pandangan Anding sendiri, apa yang benar-benar diperlukan oleh belia Sarawak ketika ini dalam memastikan mereka ini dapat bersama menempa nama seperti mereka ini dalam bidang-bidang yang mereka ingin ceburi, Anding? Saya rasa yang perlukan sekarang ini adalah support daripada mana-mana saja pihak. Tak kira lah sama ada mereka dalam bidang sukan ataupun dalam industri kreatif sendiri. But sekurang-kurangnya kalau ada support yang bagus, bukan saja daripada pihak kerajaan maupun daripada pihak agensi swasta sekalipun, I think in fact the people of Sarawak itself kena ada support dan juga union yang sangat kuat supaya mereka ini akan jumpa potensi yang lebih besar. Let's just say that
ada macam Datuk Pandalela, dia hebat sampai menang peringkat perak di Rio hari itu kan. So these are the things that we have to look up to. And of course we have Andy Golding and also James Wan. So these are the people yang ada potensi untuk mengharumkan nama Sarawak. So we have to support them lah. Dan dalam masa yang sama nurture ataupun melatih bakat-bakat muda dan juga generasi dan juga pelapis yang akan datang supaya akan sentiasa inherit. Legasi ni akan sentiasa terjaga. Supaya ada di antara mereka yang boleh mencipta nama sehinggalah ke persaudaraan antarabangsa. Okey, bersempena dengan PRN Sarawak ke-12 hari itu adalah hari penting buat seluruh rakyat Sarawak mengundi dan juga memilih pemimpin mereka yang menggalas tanggungjawab besar untuk membawa suara dan juga tanggungjawab mereka untuk direalisasikan. Apa mesej ringkas Anding buat Nembiak Sarawak, anak-anak Sarawak? Okey, untuk kita orang di Sarawak, selamat mengundi, dan walaupun kita masih lagi mengundi dalam norma baharu this time, for the first time, saya cuma nak mengingatkan supaya jaga SOP juga. Jangan suka-suka gilap, sup-sup gilap mengundi tapi lupa SOP. jaga penjarakan fizikal dan juga jaga jarak, jangan berkerumun masa mengundi. Dan undi adalah rahsia dan sekali lagi selamat mengundi buat semua warga Sarawak. Dan datang awal, jangan lupa. Anding mungkin boleh promote sikit. Anding ada melakukan pementasan teater Gunung Puteri Santubong ketika ini. Yeah. Anding. Yes. Okey, Puteri Santubong dah pun dipentaskan, tetapi kami masih lagi stream online. So you guys can catch up the show via the website. It's www.puterisantubong.com. Itu masih lagi jual tiket, so you guys can watch it online lah. Okay, terima kasih Anding kerana sudi bersama kita di Astro Awani pada hari ini. PRN Sarawak ini akan pastinya diteruskan dengan pelbagai lagi jangkaan kita, berita-berita yang dapat dibawakan oleh wartawan kita. Tapi kita letakkan Anding dahulu. Kita bersama dengan tetamu kita yang seterusnya, iaitu Muhammad Hipia Rosmaini, adalah merupakan pegawai awam undi Sarawak. Saya percaya Hipia sudah pun berada di Skype ketika ini. Hipia, kita terus kepada dengan soalan kita. Pada Hipia sendiri, 20 tahun sudah pun berkecimpung dalam undi Sarawak ini, memastikan suara belia ini diangkat dalam memastikan satu pentadbiran yang komprehensif dapat dilakukan. Hipia, kita lihat pada PRN Sarawak ke-12 kali ini, kita ada beberapa calon muda dan kalau boleh saya sebutkan di sini, di DUN N11 Batu Lintang, kita ada Cherish Eng dari PKR, 24 tahun. DUN N55 Nangka, kita ada Olivia Lim Wen Sia dari Parti Bumi Kenyalang, juga 24 tahun. Manakala GPS juga turut menampilkan calon muda mereka, iaitu Dayang Nur Azah Awang Sohor, 33 tahun. Bagaimana Hipia melihat kebolehan anak muda ketika era ini, Hipia? Terima kasih, Niki. Tapi kalau kita lihat, kini sudah menjadi satu trend bagi parti-parti politik untuk meletakkan calon-calon belia untuk bertanding dalam pilihan raya, dan saya kira ini adalah satu perkembangan yang positif. Dan kalau kita lihat golongan muda sekarang ini, mereka mempunyai banyak kelebihan. First of all, pertamanya mereka muda, dan pengundi mereka suka melihat muka yang baru dalam pilihan raya. Ia memberi nafas yang baru kepada para pengundi, dan golongan muda pula juga mereka juga lebih peka kepada perkembangan politik di negara kita, khususnya di Sarawak. Dan ini juga telah, seperti yang kita tahu, Tun Dr. Mahathir, yang amat bahagia, Tun Dr. Mahathir juga mengakui perkara ini. Beliau mengatakan bahawa beliau kini adalah lebih peka terhadap perkembangan politik di negara. Dan seterusnya, golongan muda kini juga mereka mempunyai lebih banyak idea, dan mereka juga sangat kreatif serta very enthusiastic when it comes to politics. Mereka mempunyai kebolehan untuk berfikir di luar kotak. Maybe kerana mereka telah terdedah kepada social media sejak kecil lagi, dan ini juga menyumbang kepada cara pemikiran mereka yang lebih terbuka. Dan saya percaya bagi calon-calon muda yang dipertandingkan ini, sekiranya mereka menang, mereka juga mampu memikirkan dan melaksanakan inisiatif-inisiatif baru bagi membangunkan kawasan-kawasan yang dimenangi mereka. Hipia, kita nak tanyakan juga di sini, apabila kita bercerita berkenaan belia anak muda, kita tak dapat menjamin bahawa setiap belia itu minat akan politik, dan kita tahu politik ini penting untuk melakukan satu perubahan pentadbiran ataupun memastikan landscape politik negara itu terus ditambah baik dan memastikan semuanya diteliti, masalah rakyat didengari. Tapi kita ingin tahu pada pandangan Hipia sendiri, ada juga belia yang tak minat langsung dengan politik. Jadi pada pandangan Hipia, bagaimana belia-belia ini dapat menyumbang kepada negara
tanpa penglibatan politik? Pertama sekali, golongan belia mereka harus sedar bahawa semua perkara di sekeliling kita, sama ada gaji, harga rumah dan sebagainya adalah sangat berkait rapat dengan politik. Jadi walaupun tidak minat kepada politik, mungkin belia boleh sekurang-kurangnya cuba untuk mengambil tahu tentang apa yang berlaku di perkembangan politik di negara kita. Agar pihak-pihak tertentu tidak dapat mengambil kesempatan di atas ketidaktahuan kita tentang perkembangan politik. Namun begitu, banyak lagi cara golongan muda seperti kami boleh menyumbang kepada negara walaupun tidak minat kepada politik. Mereka boleh menyumbang melalui apa yang mereka minati. Contohnya jika mereka meminati bidang teknologi dan maklumat, ICT, mereka boleh melakukan yang terbaik dalam bidang tersebut dan menyumbang kepakaran mereka dalam bidang itu untuk kepada pembangunan negeri Sarawak dan negara Malaysia secara amnya. Jadi negara kita memang memerlukan sumbangan daripada semua rakyat dalam pelbagai bidang. Tiada bidang yang kita boleh anggap sebagai tidak penting. Semua bidang adalah penting. Kita semua harus memainkan peranan kita. Soalan yang sama juga yang saya tanya kepada Anding Indrawani sebentar tadi, pelakon kita dari Sarawak, berkenaan dengan aspirasi dan harapan mereka buat anak bumi Kenyalang. Ini juga saya tujukan kepada HIPIA sendiri. Apa aspirasi dan harapan HIPIA untuk masa depan Sarawak, HIPIA? Harapan saya sebagai seorang anak jati Sarawak adalah agar Sarawak boleh maju ke hadapan dan pembangunan yang lebih mampan dan mapan boleh dilakukan di mana rakyat Sarawak boleh hidup dengan makmur, dengan dalam kehidupan yang baik. Dan untuk merealisasikan perkara ini, kita semua harus memainkan peranan kita. It all starts with us. If we want to do it, we have to do it. We have to start it by ourselves. Terima kasih Muhammad HIPIA Rosmaini, iaitu Pegawai Awam Undi Sarawak, di atas perkongsian bersama kita di Sarawak ni ketika ini. Kita ingin lihat pada tweet yang terakhir, kalau boleh saya sentuh di sini. Ini adalah merupakan tweet daripada Faizal Hamsin, katanya dan mengundi dan melaksa, hujan-hujan untuk makan laksa nyaman. Smooth process for both, katakannya. I vote for a Sarawak that promotes equal representation and socio-economic advancements of all ethnic groups. I vote for a political bloc that is committed to preserving our pluralistic society based on MA63. Ini apa yang dikongsikan oleh netizen di social media. Bagi anda sekiranya ada cerita menarik ataupun tweet yang ingin dikongsikan, jangan lupa hashtag Sarawak Memilih dan juga hashtag PRN Sarawak. Kita juga ada bawakan berkenaan dengan perkembangan semasa PRN Sarawak di pru.srawani.com/PRN Sarawak untuk keputusan terkini bagi PRN Sarawak. Saya kira itu sahaja perkongsian dari saya, Najib dan Hafizi. Terus kepada anda. Okey, baik. Terima kasih Niki, terus lapar saya nak cerita. Tengah hari ni cerita pasal makanan terus berbunyi perut kan. Okey. Kita melihat kepada keadaan semasa, saya balik kepada tetamu kita di studio pada ketika ini, Sengkiat, kalau kita melihat kepada dinamika ataupun sentimen pengundi-pengundi di Sarawak, perbezaan antara bandar dan luar bandar. Mungkin sebab kita melihat mungkin isu MA63 itu adalah dominan sekali dalam keadaan menentukan apa yang mereka mahukan untuk Sarawak, Sarawakian dan sebagainya. Apa perbezaannya untuk pengundi luar bandar dan juga pengundi di bandar di Sarawak itu, untuk kita fahami sentimen apa yang mungkin mempengaruhi corak pengundian mereka pada kali ini? Kalau untuk pengundi yang kalau itu bertentang dengan isu MA63, actually kami pernah buat kajian lah untuk 2-3 tahun yang lepas. Banyak orang luar bandar sebenarnya dia tak berapa faham konten-konten MA63. Tapi kalau you buat slogan Sarawak for Sarawakian, dia jadi lebih catchy, dia jadi lebih popular, senang difaham. Di mana ada banyak orang yang memang percaya dengan slogan tu, dan dia kata okey, ini Sarawak for Sarawakian. Tapi kalau kita detailkan apa dan konten-konten dalam MA63, banyak orang tu tak faham hasil pengundi di luar bandar. Tapi orang luar bandar, walaupun dia mengaku dia faham, kalau kita detail pun ada sikit pemahaman yang berbeza, ada interpretasi yang berlainan tentang apa yang sebenarnya MA63. Tapi kalau isu penting di luar bandar, sebenarnya pembangunan ekonomi saja. Dari segi infrastruktur awam, jalan, air, api dan pendidikan.
Tapi sebelah di bandar, isu selain tadi pembangunan di mana kebahagiaan bandar besar Kuching, Gemi, Sibu, infrastruktur asas sudah ada. Isu dia lebih kepada ada permintaan tentang good governance, pentadbiran baik. So dia ada jadi sentimen. So isu rasuah, isu good governance tu dia akan jadi sebahagian dari permintaan untuk pengundi di bandar. So MS63 semua orang kata penting, tapi kalau kita tanya probe lah, apa tu MS63, apa tu isu perkara 18 tu, actually banyak orang tak berapa faham. Dayang, adakah Dayang juga berpendapat sedemikian rupa, Dayang? Ya, saya berpendapat sedemikian rupa juga kerana saya percaya bahawa corak pemikiran orang di bandar dan di luar bandar itu juga berbeza. Tidak dinafikan juga bahawa ramai juga di antara orang yang di luar bandar pun tidak kurang hebatnya juga. Dia berbalik semula ke tahap kecaknaan dan ilmu yang ada untuk seseorang memahami sesuatu perkara itu. Itu yang Dayang pegang sampai sekarang ni lah. Okey. Bagaimana pula kita melihat kepada naratif mungkin Sengket sendiri, naratif untuk GPS, kerana sebelum ini kita melihat kepada di bawah payung Barisan Nasional tersebut, kali ini GPS tengah parti tempatan sudah pasti gerak kerja yang kukuh di peringkat tempatan dan sebagainya. Namun bagaimana untuk kita membaca naratif ini yang hampir sama dibawakan seperti Arwah dan Satim sebelum ini oleh Abang Joe pada kali ini. Bagaimana naratif ini, adakah wujud perbezaan ataupun naratif ini masih lagi boleh dijual ataupun boleh disebarkan kepada penduduk negeri Sarawak? Sebab sentimen ni memang dibangkitkan oleh awal Tok Nanah, di mana dalam PIU yang 16 tu memang dia dapat menang banyak kerusi di Sarawak. So CM Abang Jo cuba nak continue, nak sambung legacy dia. So Sarawak for Sarawakian, benda ni memang akan dia cuba. Lagipun apa yang penting tu, selepas so-called komponen-komponen parti yang PBB, SUPP, PIS dan semuanya yang tinggalkan Barisan Nasional pada tahun 2018, masa tu dia cuba nak buat satu perbezaan. Dan dari segi marketing tu dia nak buat satu differentiation. Dia tak nak kait dengan apa-apa skandal yang berlaku di federal dekat persekutuan. So dia cuba nak differentiate. Okey, kami satu blok Parti Sarawak. So kami ada cara kita nak menguruskan negeri Sarawak sendiri. So kita boleh kerjasama dengan UMNO ke PBBM ke siapalah. Tapi dia cuba nak differentiate. So dia cuba nak protect dia punya identity Parti Sarawak. So dia cuba nak buat, so dia jadi satu sentimen yang memang meluas. So banyak orang akan suka sentimen tu. Tapi selain tu sentimen kenegerian, tapi isu-isu lain pun kena dibincang. Isu good governance, isu pembangunan ekonomi, isu pendidikan, mungkin isu COVID, macam mana kerajaan Sarawak menangani isu COVID, adakah dia memuas atau lebih boleh tambah baik lagi. Bentuk tu akan dibincang dalam PIN kali ini. Dan Dayang, apa sebenarnya tawaran-tawaran yang menarik dilontarkan oleh parti-parti? Adakah sekarang ini anak-anak muda melihat kepada sesebuah gabungan parti ataupun anak muda mencari kestabilan politik dalam sebuah gabungan untuk membentuk kerajaan? Kerana kita juga faham sentimen anak muda bukan saja di Sarawak, tapi peringkat nasional itu juga ada yang menggaduh-mengeluh berkaitan dengan keadaan politik semasa yang terumbang-ambing, ketidakstabilan yang menjejaskan pentadbiran. Jadi adakah ini juga apa perkara-perkara yang mungkin dicari oleh anak muda yang ada ataupun ditawarkan dalam manifesto-manifesto calon-calon pilihan raya dan juga parti-parti itu sendiri? Baik, jika kita lihat antara tujuan utama atau aim utama anak muda, mereka tidak Dayang bercakap atas kapasiti seorang belia. Apabila kami berdiskusi di antara rakan-rakan, yang kami lihat dan yang kami mahu adalah keterlibatan peranan belia itu di dalam pembangunan sesebuah negeri atau kawasan. Kerana dengan melibatkan belia, Dayang yakin bahawa belia dia mempunyai idea yang tersendiri, saudara. Jadi dekat sini apa yang dapat Dayang ketengahkan dekat sini adalah jika kita lihat manifesto yang dijanjikan dan sebagainya, yang paling penting adalah sejauh mana kita melibatkan anak muda di dalam pembangunan sesebuah
luar negeri dan kawasan. Sekiranya peluang dan ruang itu diberikan kepada anak muda, Dayang yakin lebih ramai anak-anak muda orang kata gemar untuk masuk sekali di dalam arena dan arus politik. Kerana apa? Kerana mereka diberi ruang dan peluang di situ. Namun sekiranya tiada ruang dan peluang untuk mereka tampil ke hadapan, berkongsi buah fikiran dan idea yang mendatang, jadi di manakah kunci utama untuk anak muda melontarkan suara dan keinginan rasa hati mereka? Justru yang Dayang sendiri perasan adalah anak muda inginkan suara mereka didengari. Peluang ada, ruang ada untuk mereka bergerak seiring dengan generasi-generasi tua untuk orang kata melontarkan idea-idea yang bernas. Kerana di sini kita lihat juga bahawa sering kita dikaitkan dengan anak muda tidak mampu untuk berjalan seiring, bahkan sering juga disisihkan. Namun tidaklah kepada semua, tidak bercakap secara holistically, tetapi ada segelintir yang masih mempunyai stigma begitu. Bahkan barangkali kita lupa bahawa satu ketika dulu Konstantinopel itu ditakluki oleh anak muda juga pada usia 19 tahun. Jadi di sini yang Dayang rasa peluang dan ruang itu harus diadakan. Dengan manifesto sekarang rancak terhadap orang kata mementingkan anak muda, harus selarilah dengan kemahuan anak muda itu untuk melontarkan idea mereka dan berjalan seiring dalam orang kata membuat dasar-dasar sesuatu perkara itu sendiri. Tadi Dayang ada sebut berkaitan dengan ruang dan juga peluang. Adakah ruang dan juga peluang itu perlu hadir dalam bentuk jawatan-jawatan penting dalam parti-parti politik? Bagaimana sebenarnya Dayang melihat gabungan parti-parti politik, tak kira kerajaan ataupun pembangkang, bagaimana sebenarnya jawatan-jawatan penting itu Dayang lihat dominasi jawatan-jawatan penting itu? Adakah anak muda diberikan ruang dan juga peluang di Sarawak untuk menyuarakan pendapat mereka, menjadi calon prospek-prospek penting, calon-calon untuk PRN Sarawak yang akan datang? Dan kita juga lihat bagaimana undi 18 akan memainkan peranan yang begitu penting sebenarnya untuk pola corak politik tanah air negara kita nanti. Baik, ruang dan peluang yang saya katakan tadi, saya setuju bahawa terdapat anak-anak muda kita yang berpotensi besar untuk memegang jawatan-jawatan besar. Di sini apa yang Dayang maksudkan adalah kita percaya bahawa anak-anak muda sekarang ramai yang berpotensi besar dan orang kata berkemampuan dan berkaliber untuk memegang beberapa jawatan. Hal ini kerana dengan meletakkan mereka di orang kata di tempat yang sesuai dengan potensi mereka, sedikit sebanyak tidak akan mengetepikan suara-suara anak muda. Dan kita tidak juga menafikan bahawa anak muda ini mempunyai orang kata kekuatan, kecergasan yang luar biasa, lebih lagi daripada orang tua. Namun kita tidak mengetepikan bahawa orang-orang tua juga mempunyai pengalaman. Maka di sini mereka harus berjalan seiring. Apa yang Dayang maksudkan sini untuk berjalan seiring adalah salah satu ini tidak boleh diketepikan. Maksudnya sekiranya anak muda diberi peluang, maka mereka haruslah selari juga dengan orang-orang tua supaya mendapat satu proses dan pendekatan yang lebih meluas di sini. Jika anak muda diberi ruang untuk tampil ke hadapan, diberi ruang untuk orang kata merasa sendiri pengalaman ini dengan didikan orang-orang tua, maka inilah pembangunan yang kita mahukan. Maka suara anak muda didengari, pengalaman juga diberi dan ruang serta peluang juga diberi di sini. Namun Dayang percaya bahawa Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak sangat memberi ruang dan peluang kepada anak-anak muda untuk terlibat, bahkan menghargai juga potensi-potensi besar anak-anak muda dan tidak mengetepikan orang kata kehebatan kepada anak-anak muda yang mempunyai potensi luar biasa untuk terlibat sama di dalam sesuatu jawatan maupun sesuatu program besar misalnya. Okey, kalau kita bagi sengket, kalau kita melihat kepada sentimen ini, kerana apabila COVID-19 ini melanda, ramai yang terjejas. Satu Malaysia, satu negara ini merasai kesan-kesan COVID-19 tersebut.
pengangguran, hilang pendapatan dan sebagainya. Segala bentuk bantuan yang mereka dapat ini mungkin ini akan menjadi ingatan mereka ketika mereka membuat keputusan untuk membuang undi dan sebagainya. Bagaimana aspek-aspek ini turut memainkan peranan dalam mereka membuat keputusan untuk pengundi-pengundi khususnya di luar bandar. Kerana pada akhirnya kalau di peringkat nasional itu kita lihat pengundi di luar bandar ini apa yang mereka amalkan mungkin politik ekonomi poket mereka itu menjadi keutamaan berbanding isu-isu nasional mungkin. Kalau di Sarawak bagaimana? Okey, sebelum saya jawab soalan itu, saya nak bangkit sikit. Okey, sebab undi 18 hanya dilaksanakan tahun depan. Tapi kalau kita tengok retro profile, profil pengundi yang di Sarawak, nampak banyak kawasan tu pengundi yang di bawah umur 30 sangat rendah. Ada yang 9%, ada yang 10%, ada kawasan lebih kurang 15% saja pengundi muda yang bawah 30 tahun. So di sini dimaksud banyak orang muda lagi tak daftar. Kenapa? Sampai tahun 2021 banyak orang muda tak daftar lagi. Adakah kesulitan nak daftar atau dia memang tak minat? So itu mungkin kita boleh bincang lah. So, tahun depan undi 18 semua sudah daftar. Itu benda automatik tu. Adakah dia akan keluar undi? Itu yang jadi sebenarnya bincang dengan Dayang tadi. So benda saya rasa kita kena ada satu holistic view lah apa yang kena buat dalam setahun atau 6 bulan lagi kalau PRU akan datang untuk menggalakkan lebih banyak pelibatan orang muda. Sebab sekarang ruang sudah ada. Semua orang sudah undi, daftar terus. Tapi adakah dia keluar? Adakah dia nak ambil bahagian? So, saya rasa benda tu kita boleh bincang lebih lanjut untuk masa depan. Balik kepada COVID. Okey, dekat Sarawak, orang muda adalah golongan yang antara golongan yang paling terjejas teruk dalam COVID. Sebab lepas SPM, tak boleh keluar cari kerja. Kalau dapat universiti ke kolej mana pun susah nak pergi. So dia memang terjejas. So menjadikan dia satu golongan yang memang dia mungkin ada sikit undercurrent, mungkin ada sikit tak puas hati tengah apa yang berlaku. Tapi untuk pengundi luar bandar, sebab banyak tu dia itu petani. Kita panggil ni smallholder lah. Dia ada kebun ladang sendiri. So dia memang bergantung kepada kerjaan harian. So kalau hari ni you minta dia cik tak nak pergi ladang, keluar undi. So dia tanya, so macam mana dengan rezeki saya hari ni? So dia punya fahaman tentang politik undi itu lain dari macam kita dekat bandar. So dia kata, hari ni tak pergi ladang, tak ada rezeki, macam mana? So jadi bantuan-bantuan, imbuhan-imbuhan yang kita selalu dengar, adakah dia akan jadi popular? Tapi adakah dia salah dalam segi undang-undang pilihan raya, itu satu hal lagi. Tapi orang kampung dia akan nampak dia macam pampasan, compensation untuk saya mengundi, untuk saya buat satu keputusan. So dia memang ada memang lain dari apa yang kita dididik di bandar. Okey. Kalau kita bercakap soal bantuan ini saya nak bawakan perkembangan terkini. Kita baru dapatkan kenyataan oleh Jabatan Perdana Menteri sebentar tadi, yang ini berkaitan dengan bayaran fasa 3 bantuan khas COVID-19 BKC berjumlah 1.2 bilion ringgit pada 20 Disember 2021 hari Isnin. Kalau boleh kita bawakan kenyataan ini, seperti yang sedia maklum, pembayaran fasa 1 dan 2 bantuan khas COVID BKC telah pun selesai pada bulan September dan November. Dan juga pada ketika ini seperti dijadualkan, kita boleh bawakan SS3 pada ketika ini, seperti dijadualkan pembayaran fasa 3 BKC sebanyak RM300 akan dibuat pada 20 Disember Isnin ini, melibatkan peruntukan sebanyak 1.2 bilion ringgit untuk 3.8 juta penerima isi rumah kategori miskin dan B40. Dan juga semakkan status kelulusan BKC boleh dibuat melalui portal BKC, iaitu di laman web yang siapa yang ada apply BKC dan sebagainya ni yang telah layak, biasanya mereka tahu nak pergi ke mana untuk cek dan sebagainya. Tapi kalau belum ada yang tahu, ada laman webnya iaitu bkc.hasil.gov.my, bkc.hasil.gov.my, dan sudah pasti di situ akan ada perincian lanjut. Itu antara apa bantuannya diberikan dan juga disalurkan. Perkembangan terkini kami akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com. Okey, kalau kita melihat kepada bantuan-bantuan ini, mungkin Dayang juga ingin menambah, kerana bantuan ini juga pada akhirnya mungkin bukan pada pilihan raya. Mereka sebelum pilihan raya, selepas pilihan raya, sentimen itu mereka mengatakan mungkin kalau dah menang nanti bantuan tidak sampai dan sebagainya. Tapi kalau sebelum pilihan raya itu dah ada bantuan yang disampaikan dan sebagainya, mereka akan ingat ke semua bantuan-bantuan ini. Dayang, bagaimana kalau boleh Dayang bawakan sentimen di bawah sana itu? Adakah
mereka ingat perkara ini ataupun apabila kempen itu berlangsung dan sebagainya, mereka orang kata apa itulah yang mempengaruhi corak pengundian mereka, Dayang. Dayang percaya bahawa yang mempengaruhi corak pemikiran dalam kita mengundi adalah bagaimana sesuatu parti itu sendiri atau wakil rakyat itu sendiri berkempen secara peribadi. Jadi itu merupakan orang kata aspek dan indikator utama dalam pemilihan, kerana Dayang percaya juga pemilihan seseorang itu terhadap sesuatu parti atau corak pemikiran untuk dalam melakukan sesuatu pengundian itu bukan sahaja terhadap apa sahaja bantuan yang telah diberikan, namun apa aspirasi dan agenda serta kempen-kempen yang dirancangkan bukan sahaja di sosial media dan di kawasan setempat untuk masing-masing atau masyarakat setempat, bahkan rakyat Sarawak sendiri khususnya untuk membuat pengundian itu suatu pilihan raya negeri. Okey. Itu bagaimana? Dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada semalam Mr. Tan. Semalam Warisan melebarkan sayap ke peringkat nasional dan seperti kita bincangkan tadi, betul sentimennya berbeza. Politik Sarawak, politik Sabah, di sana Sabah ada Bersatu, ada UMNO juga bertanding di sana. Tetapi di Sarawak, seperti sentimen Sarawak untuk Sarawak itu kuat dimainkan oleh parti-parti yang bertanding. Adakah sememangnya politik Sarawak ini akan sedemikian rupa untuk tempoh yang akan datang lagi? Ataupun sebenarnya apabila GPS ini permulaannya bertanding dengan menggunakan logo GPS ini akan membolehkan satu ruang baru? Dan bagaimana sebenarnya kita lihat jika parti-parti tempatan di Sarawak ini tidak melebarkan sayap ke Semenanjung, adakah apa-apa kesan tertentu untuk jangka masa panjang, jangka masa pendek? Mungkin ia memberi ruang kepada pihak pembangkang untuk membolehkan sokongan diraih oleh mereka pula selepas ini. Adakah sedemikian rupa sebenarnya untuk kita lihat? Okey, kalau ikut sejarah politik Malaysia, Sabah Sarawak dia unik dan selalu dia ada PIN dia sendiri. Sabah dia lepas UMNO pergi Sabah dalam tahun 95. So politik Sabah sudah berubah. Dia akan dia ada dia ada satu kaitan lebih rapat dengan politik di Semenanjung, di mana PIN akan disamakan dengan PIU sekali. Tapi Sarawak dia selalu nak kekalkan dia PIN tu lain dari PIU. So kenapa? So dia nak guna PIN ini untuk menunjukkan dia identity. I'm by my own. I'm Sarawak, care for Sarawak. So ahli politik ke siapa dari Semenanjung ke tempat lain jangan kacau. This is our own territory. So dia selalu ada sentimen tu. So dia akan kalau di PIN dan PIU beza masa. So masa PIN hanya isu negeri dibincang, ni isu Sarawak dibincang. Kalau PIU isu nasional. UST lah semua YNDB masa tu tahun 2018 dibincang, di mana dia akan jejas dia punya performance dekat negeri dia. So dia selalu nak bezakan so that kita bincang isu Sarawak saja. Pembangunan Sarawak, pemimpin di Sarawak dan sebagainya. So dia selalu nak differentiate dia punya identity. So untuk masa yang 10 tahun akan datang, saya rasa benda ni akan kekal. So kecuali ada something yang berlaku dekat national politik, mungkin ada lebih parti di sini atau mungkin parti Warisan dapat jejak tapak di politik Semenanjung. Dan benda ni mungkin berubah. Atau Warisan mungkin pun nak expand bagi Sarawak. Kita pun ada kemungkinan tu. So banyak potensi pada sama masa ni pun macam lebih volatile. So apa pun berlaku. So boleh berlaku pengembangan jadi baik pun jadi pengembangan lebih keliru. Ini strategi untuk kekal dominan ataupun bagaimana? Untuk Sarawak, saya rasa dia nak kekal dominan dekat Sarawak saja. So dia tak berapa minat federal punya politik. So dia mungkin join federal coalition untuk ambil jawatan dalam kementerian yang tertentu. Selalu kementerian tu ada pemberat yang lebih kepada Sabah Sarawak. Macam Kementerian Kerja Raya dan sebagainya, atau selalu kementerian yang beli tu Kementerian Perindustrian komoditi dan sebagainya. Di mana Sabah Sarawak ada lebih banyak pemberat. So dia selalu ambil dalam portfolio yang sedemikian. So dia lebih
boleh kata inward looking, tapi dia pun ada kekuatan dekat sana. Jadi adakah tak salah untuk kita katakan untuk PRU yang ke-15 nanti parti-parti Sarawak sebagai contoh parti-parti Sarawak itu akan menjadi kingmaker, Sabah Sarawak ini akan jadi kingmaker untuk menentukan siapa yang akan membentuk kerajaan persekutuan nanti? Ya, Sabah Sarawak telah jadi kingmaker sejak tahun 2008 lepas PRU itu. Masa tu di mana dekat Semenanjung dominasi Barisan Nasional UMNO terjejas. Dia terpaksa bergantung kepada sokongan dari ahli parlimen dari Sabah Sarawak. Sejak tu Sabah Sarawak sudah jadi kingmaker. So tapi lepas tahun 2018 dia punya dia punya kebergantungan tu lebih tinggi. So sebab Sarawak ada 31 parlimen, GPS ada 18-19. So dia akan jadi satu blok yang penting sebab PAS pun ada 18. So GPS ada 18. So semua blok ada tak besar tapi saiz yang cukup untuk beli kepada impact kepada status kerajaan pusat. Okey, itu keadaan semasa yang kita akan saksi membawa kepada aspek nasional juga. Segala keputusan pada hari ini akan menggambarkan juga bagaimana pergerakan politik di nasional juga. Okey, kita akan bertindak ketika selepas ini kita akan meneruskan diskusi kita untuk kita melihat lebih banyak lagi aspek kepada apa yang mungkin mempengaruhi corak pengundian pada hari ini, dan sudah pasti di Astro Awani kami akan membawakan dari masa ke masa peratusan terkini dan sudah pastilah ultimatumnya pada malam ini siapakah yang akan memenangi pilihan raya negeri pada kali ini. Kita bertindak seketika kembali selepas ini.
Terima kasih setia bersama kami untuk PRN Sarawak. Hari ini adalah hari penentu siapa yang akan menerjui kerajaan negeri Sarawak yang baharu, dan saya bersama dengan dua orang tetamu di studio Awani Pagi, di studio Awani hari ini, dan juga di studio di negeri Sarawak itu di Kuching, itu studio mini kami. Saya nak pergi kepada Dayang. Dayang, tadi kita dah bincangkan banyak berkaitan dengan anak muda dan sebagainya. Saya nak juga pergi kepada satu laporan yang dibawakan oleh rakan setugas saya, iaitu Syafiq Syukri Jalil, yang ada buat laporan berkaitan dengan apa yang dimahukan oleh anak muda di kawasan Belaga. Katanya anak muda di situ mahukan pusat pembangunan fasiliti seperti pusat-pusat aktiviti anak-anak muda supaya mereka boleh bersukan dan melakukan aktiviti-aktiviti yang lain. Bagaimana sebenarnya keadaan-keadaan pembangunan pusat-pusat sedemikian rupa ini untuk memastikan bahawa aktifnya anak muda di sesuatu kawasan itu menjurus kepada pembangunan sosial untuk anak-anak muda di kawasan Sarawak? Baik, terima kasih saudara. Keluhan atau luahan yang dikongsikan sebentar tadi sering kita dengarkan bukan sahaja di Belaga, namun ada juga di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi apa dekat sini yang Dayang nak kongsikanlah adalah Dayang percaya bahawa yang Dayang maksudkan dekat sini adalah apabila Dayang tekankan tadi ruang dan peluang, bukanlah hanya ruang dan peluang untuk turun mengundi, namun pada dasarnya memberi ruang dan peluang, membuatkan pusat menubuhkan youth club untuk anak-anak muda, untuk mereka menepatilah cita rasa anak muda ni terhadap apa yang diingini. Sebab bagi Dayang sendiri, apabila kita memberikan penekanan terhadap apa kemahuan mereka, sepertinya sukan, penubuhan kelab-kelab NGO atau kelab-kelab gerakan anak muda itu sendiri, hal ini sedikit sebanyak sebenarnya kita mendorong anak muda itu untuk bergiat aktif ke arah aktiviti-aktiviti yang baik, dan hal ini sedikit sebanyak memberi perasaan terhadap anak muda itu sendiri bahawa mereka itu dihargai dan permintaan mereka itu ditunaikan, kerana kita perlu faham bahawa anak-anak muda ini juga mempunyai sifat atau sifat anak-anak muda itu sendiri yang perlu dipenuhi, di mana apabila mereka inginkan sesuatu pembangunan atau daripada aspek sukan atau sebagainya, hal ini sedikit sebanyak memberi atau menarik minat mereka ke arah politik itu sendiri, kerana apa yang mereka ini telah sedikit sebanyak tercapai di situ. Jadi hal ini yang dimaksudkan Dayang sebentar tadi, apabila untuk memberi ruang dan peluang untuk mereka kenal atau lebih dekat dengan politik itu sendiri adalah apabila daripada akar umbinya itu, apabila permintaan, permohonan, keluhan, isu-isu semasa yang dilontarkan ke arah yang baik itu harus diambil berat. Namun apabila tidak diambil berat, hal ini yang membuatkan mereka rasa terpinggir atau disisihkan daripada satu komuniti itu sendiri. Justru itu yang kita maksudkan sendiri apabila memberi ruang dan peluang itu. Jadi dekat sini jika orang bertanyalah semula kenapa peratus undi itu daripada kalangan umur 30 tahun ke bawah itu kurang. Yang maksud kat sini ruang dan peluang itu bukan hanya ruang dan peluang untuk turun mengundi, ruang sudah ada. Namun daripada akar umbinya itu, apabila diberi ruang atau tidak kepada anak muda ini untuk tampil ke hadapan, diberi ruang atau peluang tidak untuk anak muda ini melakukan apa yang dia nak. Contohnya macam mereka inginkan sesuatu benda yang baik, sesuatu benda yang bagus, sesuatu benda yang boleh meningkatkan potensi diri, justru ini yang dimaksudkan, diberi ruang dan peluang untuk dekat bersama komuniti, diberi ruang dan peluang untuk dekat bersama dengan pihak-pihak yang tertentu. Hal ini sedikit sebanyak telah memupuk semangat itu dan memberikan mereka stigma dan kecaknaan wajar untuk mereka terlibat aktif di dalam politik, kerana suara mereka didengari, kehendak mereka dituruti ke arah yang baik, ke arah yang bagus. Harap menjawab soalan daripada pihak saudara. Panjang jawapannya. Kalau orang muda di Sarawak ni, inilah wakil mereka sebenarnya, semangat dan juga apa yang mereka mahukan untuk pilihan raya pada kali ini. Okey, kalau kita melihat kepada keadaan semasa ini, mungkin di Sarawak itu sentimen juga. Kalau kita melihat
banyak pencapaian di bawah GPS sejak pengambilan alihan jawatan tersebut selepas Tok Nan kepada sekarang Abang Jo. Kita melihat bahawa antara pencapaiannya itu pengurusan petroleum sebagai contoh. Sekarang sudah ada Petros. Dahulu tidak ada dan sebagainya. Ada beberapa perkara lagi berjaya dicapailah kalau kita lihat, kalau kita sifatkan untuk pengurusan Sarawak itu mengutamakan Sarawak terlebih dahulu. Adakah ini semua antara apa yang menjadi naratif penting pembuktiannya yang dilihat oleh pengundi ataupun hanya di kawasan bandar sahaja memahami, di luar bandar masih lagi memikirkan apa yang mereka nak makan, adakah cukup wang mereka, pekerjaan mereka, pengangguran dan sebagainya? Okey, ini satu isu topik yang besar di mana dari kita kena tengok dari sistem kerajaan pemerintah Malaysia. Sebab Malaysia on the paper tu federal state. So ditubuhkan oleh negeri-negeri asing. Sekarang ni Sabah Sarawak lepas MS-33 dia punya taraf balik kepada tahun 63 dia sebagai satu wilayah. Dia punya taraf lebih tinggi kalau perbandingan negeri dekat sini. Tapi dengan autonomi dengan atau kita panggil devolution power, federal government bagi lebih kuasa kepada negeri atau wilayah. Tapi pada masa yang sama seperti contoh yang natural resource oil and gas yang mana dibagi kepada negeri Sarawak, mungkin nanti Sabah mungkin minta, Kelantan akan minta, Terengganu minta. So tapi yang sini nak tegas devolution power atau kita bagi lebih resource kepada negeri atau wilayah boleh, tapi kita mesti datang dengan accountability. Pada masa yang sama institusi demokrasi dekat Malaysia yang SPR atau SPRM semua tu kita kena bagi strengthening, kena bagi dia lebih ada peranan so that kita ada check and balance. Kita tak boleh buat satu blank check kata okey I bagi lebih resource kepada anda, tapi kita kena ada check and balance. Adakah oil royalty yang didapat tu dibelanja dengan hemah atau tidak. So benda tu ada accountability dengan Democracy Institute kena ditambah baik so that diperkuatkan so that kita boleh dapat satu pembangunan yang mampan. So bukan one off saja. Macam dapat jackpot, okey, dapat sekian banyak budget, saya belanja semua. Tapi bukan untuk satu pembangunan yang mampan untuk long term sustainability untuk satu negeri. Agak menarik Mr. Tan sentuh mengenai check and balance sebab tadi kita dah bincangkan berkaitan dengan dominasi politik GPS di negeri Sarawak. Kalau kita lihat banyak faktor di atas kertas menyumbang kepada analisa awal katanya sememangnya boleh 2/3 untuk hari ini dan juga beberapa faktor lain kepimpinan Abang Jo, bantuan Sarawakku sayang juga antara menjadi faktor dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana kita ingin melihat bahawa faktor check and balance ini sekiranya tidak mempunyai suatu pembangkang kolaborasi yang kuat dalam kalangan pembangkang di Sarawak itu membolehkan check and balance itu dijalankan dengan lebih baik. Kerana jika kolaborasi itu lemah dalam kalangan mereka seperti yang dapat kita saksikan sepanjang pilihan Sarawak ini bagaimana ia begitu rapuh dalam kalangan pembangkang PSB, DAP, PKR, bagaimana sebenarnya kita lihat ini akan membuatkan check and balance itu berkurangan sebenarnya. Okey, seperti bincang tadi, so institusi demokrasi dekat Malaysia, Dewan Undangan Negeri, SPRM semua tu kita kena tambah baik dia punya fungsi. Okey, untuk kalau tengok pengundian di Sarawak dari segi PRN ke PRU dekat Sarawak saja, parti pemerintah baik Barisan Nasional Sarawak yang lama atau sekarang GPS, dia dapat dia punya peratus popular vote selalu dekat 60% saja. So plus minus 60% yang undi GPS atau Barisan Nasional Sarawak untuk 20 tahun yang lepas. So dia selalu dekat sana. So ada 40% atau 35 sampai 40% yang tak undi parti pemerintah. Di mana dia memang nak check and balance, tapi mungkin sebab sistem politik, sistem pemilihan kita, dia selalu not represented in the Dewan Undangan Negeri sebab pecah undi dan sebagainya. Tapi memang orang yang ada tidak puas hati tentang apa yang berlaku dekat Sarawak. So tapi dia sebab sistem politik kita, so dia tak wakili dalam Dewan Undangan. So macam mana kita nak bagi lebih ruang untuk check and balance berlaku selain dari Dewan Undangan Negeri? Adakah mungkin ada institusi lain yang boleh buat peranan so that lebih banyak check and balance dari negeri pergi ke
division bagi daerah atau pergi don atau sampai kampung. Sebab kita tahu dekat luar bandar banyak permintaan cash atau projek, tapi adakah benda ni dipantau? Atau selain janji, adakah benda ni, projek ni dipantau? Adakah dia dijalani dengan baik atau audit atau ya. So benda tu I rasa accountability itu penting. So autonomi lebih banyak kuasa kepada kerajaan tempatan negeri boleh dibincangkan, tapi kita mesti datang dengan accountability. Kalau tak, dia akan sia-sia. Okey, Dayang, accountability yang dimaksudkan oleh Seng Kiat ini, bagaimana pada pandangan untuk belia sendiri? Adakah ini boleh ditambah baik lagi untuk negeri Sarawak dan juga ini perlu menjadi tumpuan dan juga keperluan utama dalam sudut mentadbir sebuah negeri Sarawak? Terima kasih saudara. Saya setuju dengan pandangan daripada saudara panel kita jemputan sebentar tadi, dan Dayang sendiri secara personally merasakan bahawa ini harus dan wajar. Agak tidak adil sekiranya saya mengatakan bahawa ini tidak perlu. Bahkan ini adalah wajar dan harus dilaksanakan agar kita dapat melihat daripada sisi kekurangan mana yang harus diimprove atau ditambah baik, orang kata demi pembangunan dan kelestarian pembangunan di masa akan datang. Hal ini adalah orang kata indikator utama untuk kita melihat di mana kekurangan atau loophole sesuatu perkara itu untuk kita menampung dan menambah baik dia bagi sistem pemerintahan akan datang. Ini yang secara peribadinya pandangan Dayang. Dayang, yang terakhir Dayang, kita tak banyak masa dengan Dayang sebenarnya, kita terpaksa lepaskan Dayang awal. Tapi saya nak tahu juga prediction Dayang untuk PRN Sarawak ni. Pasti ada prediction, cakap-cakap politik lah kalangan anak muda ni. Ya, baik. Daripada sudut apa tu, saudara? Sudut siapa yang boleh dikatakan menerajui kerajaan negeri Sarawak? Siapakah yang boleh menerajui kerajaan negeri Sarawak? Ada yang rasa biarlah undi yang menentukan. Ada yang tidak mahulah orang kata membuat prediction orang kata terlebih dahululah, kerana ada yang sendiri yakin bahawa rakyat Sarawak sendiri orang kata good enough to make a very wise decision untuk memilih siapakah kerajaan yang mereka mahu dan siapakah yang akan menerajui atau orang kata membawa bahtera kepimpinan Sarawak di masa akan datang. So I believe that Sarawakian itself, rakyat Sarawak itu sendiri telah membuat keputusan yang baik untuk menentukan siapakah pemerintah di masa akan datang. Okey, baik. Terima kasih Dayang Nur Maisarah, Abang Abdul Razak, ikon Belia Sarawak 2019 atas perkongsian dan juga perbincangan banyak menyentuh berkaitan dengan isu-isu belia, bagaimana belia ataupun aspirasi anak muda di Sarawak itu mahukan dalam kepimpinan negeri Sarawak dan juga kerajaan yang bakal ditubuhkan mungkin hari ini ataupun mungkin esok, Najib. Ya, berantunglah pada keadaan semasa dan juga pusat penjumlahan undi dan juga sekiranya kita dapat malam ni lah kita akan bawakan, tapi di Astro Awal ni sehingga malam nanti kita akan bawakan perkembangan terkini. Okey, Sengket, kalau kita melihat kepada keadaan semasa di Sarawak pada ketika ini, kita belum ada lagi jumlah peratusan setakat ini. Tadilah 39% itu. Ada dah keluar satu. Okey, setakat pukul 1 tengah hari tadi 44% telah pun keluar mengundi untuk pilihan raya Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak yang ke-12. 44% untuk pukul 1. Baik ke, Mr. Tan? Ada 4 jam lagi, tapi saya rasa banyak peti undi di luar bandar sudah tutup. Sebab dia tutup 12.1 dan sebagainya. 4 jam lagi untuk yang dekat di desa dengan bandar. Mungkin dia akan jadi seperti yang jangka nanti dalam lingkungan 60 saja. Sebab member-member sudah mesej kata, oh Kuching hujan lebat sekarang. 50 ke 60? Ya, 60 plus minus. Itu keadaan apa yang kita jangkakan lah. Sebab yang kalau ikut data ini, sebab peti undi luar bandar dekat Rumah Panjang banyak sudah tutup. So masuk pengundian sudah ditutup masuk. Semua surat yang nak keluar undi sudah undi. So tinggal yang dekat desa dengan bandar. So kalau isu cuaca satu faktor, dia mungkin akan menjejak siapa yang keluar. Selain isu COVID di mana orang tua takut nak keluar dan sebagainya. So isu cuaca jadi satu cabaran untuk yang dekat di bandar dengan desa. Ini beri kelebihan kepada siapa? Ini beri kelebihan kepada siapa?
Incumbent. Incumbent GPS. Itu melihat kepada keadaan semasa. Namun kalau kita melihat bahawa mungkin kelebihan ini kepada GPS kerana mungkin gerak kerja jentera mereka yang kuat di angka umbi dan sebagainya. Ini antara faktor jugalah. Sebab kali ini bezanya kempen kita adalah hanya beberapa don, 62 don sahaja dibenarkan untuk berkempen, maksimum 2 jam dan tidak ada beberapa perkara tidak dibenarkan, tidak boleh bersalam, tidak boleh masuk ke rumah panjang, ke bilik dan sebagainya. Okey, itu antara keadaan semasa lah. Bagaimana perbezaan kempen kali ini juga mungkin adakah akan menyukarkan keputusan yang diramalkan oleh GPS untuk dicapai? Kalau kita tengok pun kempen itu telah pun bermula sebelum tarikh-tarikh diumumkan. So actually kempen berlaku lepas bulan Jun. Sepatutnya tarikh yang asal untuk pembubaran DUN sebenarnya. Masa tu sudah kempen, banyak bantuan BKSS tu sudah disalur. So memang benda tu memang untuk PRN kali ini lah. So untuk SOP, saya rasa dia akan beri sikit jejas kepada parti yang nak mencabar lah, yang bukan incumbent. So sebab ada incumbent mungkin yang dengan PSB, ada dengan PKR, ada yang DAP kan. So untuk khasnya di kerusi luar bandar di mana incumbency tu penting. So you are incumbent YB, so mungkin ada akses kepada jentera, tuan rumah, ketua kampung, ketua masyarakat dan sebagainya. Dia masih boleh buat dah program 2 jam walaupun. Tapi kalau you parti yang orang baru walaupun atau you parti yang nak mencabar untuk kerusi tu, mungkin you ada sikit cabaran sebab untuk dapatkan kebenaran untuk atau nak kooperasi untuk you buat program pun susah sebab dalam masa COVID ni kami ada kerja lapangan. Tapi kalau nak pergi rumah panjang susah. Tuan rumah akan minta you tunjuk police permit sebelum you boleh masuk. So I rasa sesiapa yang nak buat cabaran dekat incumbent bina kerusi, dia ada isu tu. Tapi memang adakah PRN Sarawak kali ini sememangnya lebih kepada GPS 2/3, adakah tiada langsung sebarang kejutan-kejutan? Sebab saya juga ada kawasan Iban mungkin ada persengahan yang hebat kalau kita tengok kali ini. So selain kawasan bandar, selalu dia ada persaingan under SUPP dengan DAP di mana, tapi kali ini kawasan Iban tu banyak kerusi yang di mana ada saingan hebat. Sebab ada bekas ahli parlimen, bekas adun atau bekas menteri di parlimentary yang join PSB untuk mencabar GPS. So dia jadi sebab ini mungkin semua ni memang kawan, tapi dia mewakili parti yang berbeza. So dia jadi saingan tu lebih hebat, di mana kita susah nak tengok, nak predict apa dia outcome sebab they know each other, dia punya strength. So susah nak tahu. So apa yang berlaku semalam, adakah Santa Claus datang? So itu yang jadi antara satu faktor yang penting. So kita hanya boleh tengok lepas peti-undi dikira. Mr. Tan, sikit lagi. Mungkin saya nak tengok kepada selepas PRN Sarawak itu berlaku. Sebab kita tengok parti-parti yang cuba menyaingi GPS ini, ada 2 yang meletakkan lebih daripada 70 kerusi. Apa sebenarnya isyarat yang cuba ditunjukkan oleh parti-parti dalam Sarawak ini? Dan kita juga dapat lihat sebenarnya ada pembincangan-pembincangan mungkin akan berlaku gabungan-gabungan tertentu selepas PRN Sarawak. Kali ini nak bertanding solo, nak lihat dahulu bagaimana potensi prospek mereka ke hadapan. Okey, PSB dia parti yang lebih serius di mana dia letak calon lebih dari 70 kerusi. Di mana dia ada banyak calon yang memang veteran atau memang dalam politik Sarawak. So dia mungkin antara satu ancaman yang terbesar kepada GPS. Tapi parti Bumi Kenyang, parti baru, dia pun letak banyak calon, tapi antara calon-calon tu kecuali beberapa orang yang ada sikit famous, dia boleh dapat sikit undi, tapi parti ini ada satu isu saja. Isu yang memang sensitif. Adakah orang Sarawak memang setuju dengan dia? Saya rasa mungkin tak, tapi kita kena hormati apa keputusan pengundi Sarawak. Saya rasa sebab dia parti satu isu saja. Dia tak berapa tentang bincang dengan isu lain-lain, memerintah ekonomi, COVID dan sebagainya. So dia mungkin boleh dapatlah orang yang setuju dengan isu tu. Tapi isu mungkin itu yang antara perbezaan antara satu parti yang dia ada satu manifesto yang komprehensif, dia cuba nak bagi alternatif kepada orang Sarawak. Satu lagi yang kempen untuk satu isu saja. So itu dan perbezaan.
Okey. Kita nantikanlah keputusannya pada malam ini, bagaimana corak pengundian dan juga apa keputusan yang dibuat oleh rakyat negeri Sarawak sendiri. Terima kasih tetamu kita pada jam ini, Tan Seng Kiat, iaitu Pengarah Penyelidikan Merdeka Center. Tadi pun kita bersama dengan tetamu kita yang berada di studio mini kita di Sarawak dan juga rakan-rakan setugas yang terus berada di kawasan, teruslah bertabah walaupun cuaca ada kalanya di setengah kawasan itu masih ada hujan lebat dan sebagainya. Terus membawakan perkembangan terkini. Hari ini yang menjadi mungkin sejarah untuk rakyat negeri Sarawak sendiri untuk melihat siapakah yang bakal ke Dewan Agama Negeri dan juga menjadi pemimpin baru mereka pada malam ini kita bawakan. Ya, dan sebelum kami berpisah dengan anda, ingin saya bawakan kepada anda untuk pilihan raya negeri Sarawak. Sekiranya anda terlepas perbincangan kami dan sebagainya dan anda ingin ikuti secara langsung, anda boleh ke astroawani.com, pru.astroawani.com untuk anda lihat dan saksikan keputusan rasmi terkini yang akan kami bawakan kepada anda malam ini. Kami juga ada lapor langsung berkaitan semua kejadian yang berlaku sepanjang PRN Sarawak. Itu semua anda boleh dapat dan juga saksikan di astroawani.com. Dan keputusan tak rasmi boleh kami ataupun kita akan dapati seawal pukul 5. Pukul 5 petang nanti. Betul, 5 petang. Pukul 5 petang nanti akan mula masuk keputusan tidak rasmi dan kita akan dapat saksikan bagaimana anda boleh saksikan di sini statistik keseluruhan parti-parti yang bertanding, keputusan kursi panas yang calon-calonnya kesemuanya akan kami bawakan di astroawani.com dan juga buletin-buletin Awani secara langsung kepada anda untuk pilihan raya negeri Sarawak yang ke-12 hari ini penentunya. Okey, sekian saja untuk jam ini. Kita akan pass baton kita ke studio mini kita di Kuching selepas ini.